السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. أما بعد, Tuan Iman, rupanya saya tak tahu lah Tuan Iman suaranya bagus, power. Kalau dia belajar Ustaz Nur lagi power nah. Bagus. Alhamdulillah. Selama ni saya tak tahu. Pelapis. Selama dia ada main 3 botak ni. Berapa imam. Alhamdulillah. Pelapis kita dah. Alhamdulillah. Jadi bila kita jadi imam sini, insyaAllah kita akan kembali kampung, kita kekal. Dia benda tu akan bawa tau. Jadi kalau tak boleh nak jadi imam, kita rasa macam tak sedap duduk sikit-sikit. Bila nak lepas tu imam sekali dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima ilmu banyak daripada Ustaz Nur kita ini. Untuk kita jadi, kalau boleh jadi imam semua, kita jadi imam semua. Iman kepada anak kita, iman kepada isteri kita. Sekali-sekali kena ajak juga dia orang tu solat. Ya, kadang-kadang kita tengok orang perempuan solat ni tak betul juga. Dia masuk solat ramai-ramai juga macam kita, RNR. Tapi dia buat sendirian. Dia tak ikut. Tak ikut. Kalau kita orang lelaki, kita ikut. Kita ikut. Tapi orang perempuan dia tak ikut. Saya selalu tanya, apa selamat? Tukar-tukar. Kan boleh jadi ikut imam. Tahu tak ada orang jadi imam. Sana seorang, sini seorang, sana seorang. Jadi kita orang lelaki tak ada macam tu. Kecuali bila dah kita pergi solat tu, kita tak ada keruka, kita tak ada kumpulan ke. Tapi ada setengah orang tengok, dia tanya, solat apa ni? Zuhur ke? Dia pun ikut. Solat apa ni? Jamak ke? Dia pun ikut. Itu yang terbaik. Baik. Jadi bila kita latih jadi macam tu, bukan kita tahu semua. Bukan kita tahu semua, ada yang kita tak tahu. Jadi kita sambil belajar. Alhamdulillah. Tanya. Baik. Saya ingat ke lain dia jadi iman sebab dia slow aja, saya tunjuk kan. Baik. Okey, baik. Malam ni kita sambungkan pengajian kita iaitu kita yang terakhir mengenai perkara berkata dusta ataupun kita cakap bohong. Cuma malam ni saya nasihatkan diri saya mengenai apa yang dikatakan bohong ini, mengenai yang dikatakan bohong. Jadi saya nak ambil sikit apa yang saya sebutkan pada malam-malam yang lepas itu mengenai bohong ini. Saya nak sebut sikit. Bohong ini adalah salah satu daripada dosa besar. Kita ingat macam itu saja. Bohong ini dosa besar. Bohong ini senang nak buat, cukup senang. Bohong ini cukup senang. Kalau zina, kalau judi, kalau mencuri, kena cari. Kena cari tempat, kena cari orang, walaupun orang kata setengah bagi orang mudah benda-benda tu, tapi kena cari juga. Kena cari. Tapi bohong ni senang, sendirian berhad. Senang saja kita nak buat. Bohong ialah dia kata, saya sebut dulu ialah sifat yang tercela. Artinya dosa besar. Dosa besar. Baik. Tengok sikit bohong. Iaitu bohong ni saya sebut dulu ialah salah satu daripada penyakit di antara penyakit rohani yang boleh merebak dalam diri dan masyarakat. Kalau masyarakat semua bohong, pura-pura menang pilihan raya bohong, tak guna juga dah. Nak bohong saja, tengok semuanya sama bohong. Panggil dah. Bukan Malaysia lah tu, Thailand. Bukan Malaysia, Thailand dah. Bohong merupakan pernyataan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Itu boleh dikatakan
dikatakan bohong. Perbuatan bohong adalah amalan orang munafik dan dilarang keras, artinya haram dalam Islam kerana dapat menjauhkan manusia dengan Tuhannya. Jadi kita nak sedapkan kita cakap, nak sedapkan kumpulan kita, nak sedapkan kita, sebab kita ni bila kita cakap tak ada yang kita kalah, mesti menang punya. Macam kita mimpi lah, mana ada kalah dan mimpi mesti menang punya. Kalau kerja ada harimau pun menang lagi, boleh lawan lagi harimau, buang tarik lagi, hebat tu dah. Baik. Dan juga saya sebut hari itu juga, bohong juga mendatangkan dosa besar, al-kabair. Al-kabair, dosa besar. Kerana bertentangan dengan iman. Iman ialah artinya amanah. Bila kita amanah, artinya kita jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu juga saya sebut sedikit-sedikit. Jadi malam ini saya nak sebut lanjut sikit. Hari itu saya sebut sikit-sikit punca perbuatan dusta. Jadi punca perbuatan dusta ataupun punca perbuatan bohong. Punca dia. Di antaranya punca ialah ingin melepaskan diri pada sesuatu hukuman. Kita ni kena hukum. Macam tuan dah, tuan tahan kereta. Apa saya tak pakai tadi tu, mana saya bakar? Bohong. Orang dah tengok dah 3 km pada tu tak pakai tali keledar. Mengaku sajalah tak pakai tali keledar dah. Betul tak pakai. Jadi orang yang tanya kita pun rasa lega sekali kita mengaku. Minta maaf pun sedaplah sikitnya dah. Ini betul-betul dah. Tak mengaku. Tak mengaku kenal tak? Ingin melepaskan diri pada sesuatu hukuman. Macam kita sekolah dulu dah. Kau buat? Tak. Kau buat? Tak. Ingin melupakan sesuatu daripada hukuman. Banyak lagi nak contoh lagi. Ingin mendapat pengaruh. Ini hebat. Dia ini hebat, tapi bila kita lantik dia apa pun tak ada. Bila kita lantik dia apa pun tak ada. Macam ni, hebat, cakap hebat, apa semua hebat, tapi apa pun tak ada. Tak sama apa yang dia cakap. Semasa masjid, cakap tu masjid. Pergi kat tidak masjid. Rupa-rupanya Allahu Akbar. Penjenayah besar. Penjenayah besar. Ini mendapat pengaruh, pujian dan sanjungan daripada orang ramai. Orang ramai. Kadang-kadang nak dapat sanjungan orang ramai ini perlu kepada isu-isu yang penting. Isu yang penting menaikkan martabat kita. Cakap lah apa penuh Al-Quran apa semuanya. Tapi semua itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Baik. Punca dia. Yang pertama, lepaskan diri. Yang kedua, mencari pengaruh, pujian masyarakat. Itu dah biasa dah. Dalam politik kerja kita tak dapat tidak macam itu dah. Kadang-kadang orang ini dah sampai ke peringkat yang terakhir dengan ada politik kerja, itu pun pangkat boleh balik. Apa sah? Apa sah? Ini dah. Sebab perkara-perkara yang seperti ini berlaku. Yang ketiga, ingin mendapat pertolongan dan perlindungan serta simpati. Seperti peminta lah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun afidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika mutrabin. Kanu innal muttaqina fi jannatin wa uyun afidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini mendapat pertolongan dan perlindungan. Ada kadang-kadang Al-Quran menyebut wa bi amwalin haqqum lis-sa'ili. Lis-sa'ili ni orang yang meminta, saya ni tak ada makanan hari ni. Saya ni susah. Anak saya nak belajar, rumah saya pun tak ada apa hari ni. Sa'il, dia minta, dia cakap untuk tuan kita. Sa'il al-mahrum. Orang ini kita tahu dia ini susah. Kita tahu, tapi dia tak minta. Ramai orang macam tu kan? Jadi kita yang ada harta ni kita kena bagi macam tu lah. Ingin mendapat pertolongan dan perlindungan serta simpati. Jadi kita tengok orang. Jadi kita lebih senang bagi yang mana? Saya lebih senang bagi yang tak minta. Tapi dua-dua ni Allah perintahkan kita supaya kita bagi.
Allah kita bagi. Tapi kata hadis Nabi SAW, kalau orang tu lepas kita bagi, esok datang lagi, lusa datang lagi, lusa datang lagi, itu bukan tu. Itu dia rosak ni, dia rosak sini, dia rosak ni. Dia rosak sini. Ada setengah tu rosak, kita lapor Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau perkim ni kita letak kat rumah perkim. Kita letak 3 hari, dia balik. Setengah tu letak 1 malam, yang masjid letak 1 malam, lagi balik dah. Kita nak suruh dia tidur elok-elok kat sana, dia tidur kat masjid tu buat apa? Tapi oleh kerana sini dia rosak, tak boleh nak buat apa. Sini rosak tak boleh nak buat apa dah. Ingin mendapat pertolongan dan perlindungan ataupun simpati. Sebab tu dia jadi pembohong. Dia jadi pembohong. Ada setengah tu, saya nak balik Kota Baru, nak tambah emas apa. Perempuan tengok-tengok, tak balik-balik. Dia makan KFC, elok saja. Nah, mungkin surah tuan-tuan ini tak ada dah. Kat saya selalu ada dah. Dia kata kereta rosak lah. Kongsi pula tu suami isteri, bawa anak lagi apa, kereta rosak, bateri rosak lah. Banyak pula tu dia minta 300. Ada seorang Pak Haji tu, dia baru pencen angkutnya ke Pak Haji. Saya bagi kat dia, berapa Pak Haji bagi 300. Hilang lesak. Lepas tu, bagi nombor telefon ke dia, tak apa Pak Haji, saya akan telefon, saya akan ganti. Hilang lesak. Habis, qalu inna lillahi, tak apa dah Ustaz sedekah. Alhamdulillah. Ada? Tak sedap muncul-muncul. Kena berhati-hati. Ini yang punca yang besar sekali yang keempat ialah kejahilan tentang ajaran agama. Kejahilan agama ni apa? Kita rasa kita tidak ada Tuhan punya dunia ini. Tuhan punya alam ini. Tuhan punya alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa alam ini tak ada Tuhan punya. Bila tak ada Allah dalam diri kita, maka kita mau ikut kita dan nak bohong pun. Nah, jadi bila kita masuk dalam rumah orang, kita tahu, oh ini rumah orang. Kita tak boleh nak bohong dengan tuan rumah. Sebab aku menumpang rumah tuan rumah. Nanti tuan rumah bagi makan kat aku. Jadi tiba-tiba kita bohong dengan tuan rumah. Tapi kita tidak sedar bahawa kita berada di alam ini adalah ada Tuhan punyanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, takkan dia jadi ni macam ni saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku takkan jadi manusia ni sia-sia saja, mesti aku nak. Tapi kalau aku tak sembah aku tak kurang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kita beribadah. Setiap manusia di dunia ini, dia memerlukan suatu meditasi dia. Suatu acara dia. Sebab dia tahu, setengah manusia dia tahu, bila dia duduk bersendirian, dia tahu bahawa alam ini bukan terjadi dengan sendiri. Rumah kita bukan jadi dengan sendiri. Nasi di dapur kita bukan masuk dengan itu. Tak, duduk diam, nak makan nasi, itu masak, bukan. Tak, ikan bawa balik kat rumah kita, bukan. Mesti ada suatu kuasa di alam ini yang membolehkan kita tengok alam ini cukup cantik. Tak, bila kita tengok alam ini cukup cantik, Allah ciptakan, Allah pamerkan untuk kita sebegitu rupa, maka manusia itu mengetahui. Bila ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita macam tu, mestilah kita tunduk. Allah jadi nak ajarkan kepada manusia. Allah nak ajarkan kepada manusia cara beribadat. Allah utuskan Nabi. Manusia, engkau tahu bahawa engkau di atas dunia ini mesti ada satu ciptaan yang amat seni. Siapa ciptaan itu? Manusia mencari-cari. Ada setengah tu dia buat gambar Tuhan namanya. Ini turunlah para nabi, bukan. Itu ialah Allah namanya. Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah. Kemudian Allah ajar lagi. Bagaimana kita nak balas budi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita? Bagaimana kita nak buat? Jadi kita kena buat ibadat. Macam mana nak buat ibadat? Macam mana kita nak buat ibadat? Kita kena tengok panduan daripada Nabi. Nabi ajar kita. Dia suruh kita, Allahu Akbar. Ini Nabi buat, bukan pandai-pandai ke imam. Bukan pandai-pandai pejabat agama. Bukan. Jadi Nabi kita ajar kepada kita. Ada kekok orang ini meninggal pula. Okey, aku tinggal. Tarak tupikum. Aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran. Tengok Al-Quran. Jadi kena ikut. Ibadat kita mesti ikut. Tak, ada orang yang buat ibadat dia tak ikut. Tak, sebagai contoh untuk pengetahuan kita. Misalnya dalam solat, saya cukup solat saja.
Contoh saya solat saja. Misalnya ketika solat, ada 5 perkara utama yang kita mesti sebut dengan mulut kita. Mesti jelas dengan mulut kita. 5 perkara utama. The first one. Yang pertama apa dia? Yang kita sebut. Pertama sekali masa solat kita sebut apa dia? Apa dia? First, yang pertama kita sebut ketika kita solat. Tak sebut ini tak sebut. Tahu tapi apa tu? Muazzin lah, Bilal. Apa Bilal? Sebut apa? Sebut yang pertama sekali. Apa sebut yang pertama sekali? Ia merupakan rukun. Kalau tak sebut yang tu mesti tak sebutnya. Ini yang tak sebut. Oh, ini sebut dengan mulut. Allahu Akbar. Oh, perkataan Allahu Akbar. Sebab tu Allahu Akbar mesti sebut dengan baik. Allahu Akbar. Ada setengah orang sebut Allahu Akbar. Tak ada. Kalau Allahu Akbar ada berapa ha tu no? Ada 2 berulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar lama sikit. Kenapa lama ada renggang? Tak mesti ada. Kenapa ada renggang? Oh, dia kata nak masukkan niat. Bukan macam itu. Itu sebab tu kena belajar. Yang pertama kita mesti sebut ialah perkataan Allahu Akbar. Mesti selain Allahu Akbar. Berlatih sikit masuk dalam kereta perlahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia ada tabiat orang itu sebut Allah Akbar, dia payah nak tukar. Saya pergi kepada satu surau. Pak Haji, saya cakap orang dah baik semua nak. Haji main sikit, Haji. Dia pun datang. Amal Ustaz. Astagfirullah Haji. Saya nak tegur sikit Haji ni. Haji tak kepik. Allahu Akbar. Mesti selagi. Allah. Saya teringat, dia kata dia ustaz-ustaz. Tapi bila buat tak jadi. Haji sebut-sebut sekali Haji. Allahu Akbar. Macam tu Haji. Simple. Jangan tension. Kalau Haji tension memang tak jadi pun Haji. Jangan tension. Relax. Allahu Akbar. Ngorek di dekat. Cukup. Makmumah itu dekat sini pun tak apa dah lah. Ada baik. Ada. Pertama tadi apa? Takbiratul ihram. Apa dia? Perkataan Allahu Akbar. Yang kedua apa dia? Kita kena sebut dengan mulut. Yang kedua ialah bacaan Al-Fatihah. Bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim mazhab Syafi'i sehingga perkataan waladdallin. Kena sebut dengan baik. Fatihah saya yakin tuan-tuan dapat. Fatihah dapat dah. Jadi kalau rasa-rasa ragu-ragu sikit, sana tegur sikit, tegur macam biasalah. Sana jangan nak jadi kori. Macam dia tak jadi kori, tak terbawa dia orang ini, mati dia orang ini. Ini terdekat orang mati dia orang ini. Betul kan huruf-huruf lah. Jangan salah baris sudah. Kha sebut kha, da sebut huruf, da clear. Baik. Yang ketiga kita mesti sebut apa lagi? Apa dia? Yang ketiga kita mesti sebut tasyahud. Apa dia tasyahud? At-tahiyah. At-tahiyah ni banyak orang keliru sikit ni. Banyak orang salah sikit. Mesti bagi betul. Seperti yang Nabi baca kepada kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu. Bukan asyhadu. Hari itu saya pergi kepada satu tempat. Cuba asyhadu. Oh, tak jadi Pak Haji. Mesti asyhadu. Asyhadu. Syahida yashhidu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita sebut 3. Sayyidina
Sayyidina pun boleh, tinggal Sayyidina pun boleh. Sebut dengan boleh. Ada. Itu keempat. Ada. Pertama, takbir, Allahu Akbar. Yang kedua, Fatihah. Yang ketiga, tasyahud. Yang keempat, sebut selawat. Sebut selawat. Yang kelima, aku sebut. And last one. Salam. Setengah orang bila terimam bagi sana, dia tak sebut, tetap bunyi mulut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata timah dia pun. Apa? Tak tahu apa tak tahu. Mesti bunyi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata imam kita pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurang bagi dengan telinga kita. Oleh kerana semayang asam mengantuk. Assalamualaikum. Cikgu kau sebut apa? Aku tengok mulut kau tak bergerak tadi. Ustaz mati kau sebenar. Taklah, aku tak dengar apa pun. Hari tu kipas pun mati. Lepas tu dengarlah suara kau. Tak Ustaz, tak apa. No problem. Jadilah kita sebut dengan mulut kita. Barulah clear. Itu cara Nabi kita ajarkan kepada kita. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat-ibadat yang lain. Tapi ibadat tu, saya cerita tu, ibadat yang paling utama. Kalau di situ dah tak berapa betul, akan lahirlah ibadat kita yang tak berapa betul. Tak begitu sayang kepada solat, tak begitu ambil berat kepada solat, tak begitu ambil cakna kepada solat, tidak ambil berat. Jadi kalau kita ambil berat bab solat itu, insya-Allah perkara lain itu akan clear. Akan clear. Baik. Itu contoh tadi dah. Kejahilan tentang ajaran agama, sebab itu kita jadi bohong. Bukan kejahilan tentang bohong saja, kejahilan agama. Kita belajar sikit saja. Kalau tempat kita ni, kalau nak belajar agama cukup-cukup banyak. Tak suka datang kat sini pun, balik-balik pergi masjid. Masjid Kota Raja. Tak suka masjid Kota Raja, Masjid Rahimah. Tak suka masjid Rahimah, pergi masjid tepi sungai. Lepas tepi sungai boleh mengetik kat depan tu. Apa salahnya? Mengetik tak apa, tapi janganlah lama-lama sangat. Tak, sampai pukul 12 malam ke apa kau. Baik. Yang seterusnya dah. Yang seterusnya, punca dusta itu hatinya tidak pernah ingat kepada Allah. Hati dia tidak rasa mahabbah dengan Allah. Dia tidak rasa sayang sebab dia tidak kenal Tuhan. Bila kita kenal Tuhan ini, kita kenal Tuhan rumah, mesti kita sayang. Nak tinggal rumah pun, Pak Haji, saya nak pergi, saya nak pergi pasar, nak minum kopi. Kau jangan balik lama-lama ya. Dia tanya sayang. Jadi kita bila tak sayang kata rumah, tutup pintu pun suruh macam tu saja. Mana tadi kau pergi? Entah pergi. La ilaha illallah. Jadi biar kita ada mahabbah dengan tuan rumah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kita mahabbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah surga apa penuh selalu. Rasa sayang sebab mahabbah. Ini saja yang kita boleh yang kita nak bawa. Itu di antara punca yang kita menjadi dusta. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, iyyakum waz-zanna fa inna dhanni akdzabul hadis. Takutlah kamu terhadap dugaan, kerana sesungguhnya dugaan itu adalah bersedusta-dusta pembicaraan. Kadang-kadang musibah kepada kita. Jadi kita nak ceritakan kepada orang, nak bagi sedap, mungkin tambah. Sebab itu dia kata. Kadang-kadang satu kemalangan berlaku pada kita. Kita pun berbohong. Sebab itulah kena jauhi daripada kebohongan ini. Baik. Jadi saya tak payah sebut di sini, ada dah saya sebut dah lepas. Jadi apa akibat daripada perbuatan dusta ini? Bila disebut dusta ataupun bila disebut dosa besar, maka akibatnya adalah iyyakum wal kadhib. Fa inna ma'al fujur wa huma finnar. Bahawasa pembohongan ini, orang yang bohong ini ialah sezalim-zalim manusia dan akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak taubat. Nak taubat ni macam mana? Nak taubat ni macam mana? Kalau taubat dengan Muhammad, aku tipu lah gitu, kena pergi cakap dengan dia. Salam dah, salam hari raya, tak jadi.
Salam hari raya mana ada cakap? Kosong-kosong kita tak kisah dah. Salam kosong-kosong. Kosong apa tu? Kena sebut. Aku dah tipu kau lah. Kena bagi tahu. Tapi sahabat kita ni kalau kita cakap dengan nada ikhlas, walaupun kita bergurau, dia akan berderai air mata juga. Dia akan memaafkan kita. Oh, dia kata aku dah lama dah maaf. Aku berhutang duit kau dulu janji bayar. Sampai sekarang tak bayar. Berapa hutang? RM50. Aku betul lupa dah. Halalan tayyiban. Biasanya akan macam tu orang kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma kita ni kadang-kadang malu nak cakap. Malu nak cakap. Jadi bohong ini oleh kerana dia dosa besar, maka Allah akan letakkan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bagaimana nak supaya kita tidak bohong. Supaya kita tidak bohong. Yang pertama, berusahalah supaya kita ini, kalau kita tak nak cakap, kita diam. Bal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita ucapkan dengan ucapan yang terbaik ataupun kita diam. Ada dalam hati tu nak bohong-bohong kalau cakap ni 30 perkataan bohong, 80 perkataan. 30 perkataan benar, 50 perkataan bohong. Tak jadi. Lebih baik diam. Yang pertama sekali berlaku dah jujur. Dia kata wajtanibu qawla zur. Ayat Quran menyebut jauhilah perbuatan dusta. Jangan kita sekali-kali dusta. Bila mula dusta habis. Mula-mula tipu isteri. Lepas tu tipu anak. Tipu isteri, tipu anak. Dia tipu, tak ada lah ustaz, Allahu Akbar. Tapi isteri ni sayang kat kita lagi dah. Baik. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Senang saja Nabi kita cerita, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata dengan kata-kata benar ataupun lebih baik dia diam. Diam ni adalah mahkota tau. Diam. Saya kadang-kadang saya ajar juga kat anak saya. Budak-budak muda-muda ni, orang kerja paksa dia tak boleh. Diam sajalah dia cakap. Jangan cakap banyak. Engkau kerja hari ini, engkau cakap banyak. Apa yang kau buat hari ini, engkau tidak akan buat ada 10 tahun akan datang. Engkau tidak akan buat 5 tahun akan datang. Hendaklah engkau diam. Dia berlakon. Jangan cakap dia bagus. Engkau diam, kau tak suka kat dia, engkau diam sajalah. Esok ajak dia minum kopi. Diam saja. Jangan cakap banyak. Jadi kalau kau cakap banyak, siapa jadi masa engkau? Diam. Diam. Itu Nabi kita sudah ajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Imsik 'alaika lisanika wala sa'i' baitika wabki 'ala khati'atika." Wabki 'ala khati'atika. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menjaga lisan kamu. Imsik 'alaika. Imsik ini kita pegangkan lidah kita, jangan berkeluar. Pegang, nak cakap. Imsik 'alaika lisanaka. Jaga lidah kamu. Wala yasa'aka baitika. Apa dia kata? Luaskanlah rumahmu. Artinya luaskan pandanganmu. Luaskan rumahmu. Jadi dua terjemahan. Luaskan pandanganmu, lapangkan rumah kita. Jadi kita hidup jangan kita berbohong. Lapangkan rumah kita dah. Artinya lapangkan fikiran kita. Bagaimana nak lapangkan fikiran? Mungkin dah hubungkan silaturahim banyak-banyak. Cari majlis ilmu, buat kenduri, suka jamu orang, walasan. Jadi orang pun rasa happy. Rasa happy. Baik. Wabki 'ala khati'atika, dan menyesalilah di atas kesalahanmu. Kalau buat salah, hendaklah minta maaf. Selalu minta maaf. Ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabin." Tiap-tiap anak Adam ini khata'una. Semua anak Adam itu berbuat kesalahan. Tak ada orang yang tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Sebab kita ni bukan maksum. Kita bukan
bukan Nabi. Tak. Wa khairul qatta'in at-tawabin. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah ialah suka bertaubat. Suka taubat. Tak buat. Tak buat ni. Dia buat, dia salah. Minta maaf. Suka menyebut Astaghfirullahalazim. Nabi kita SAW menyebut, ada riwayat mengatakan 100 kali. Ada riwayat mengatakan 70 kali. Kita ambil apa dia rendah. 70 boleh dah 70. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sekejap itu. Sekejap itu. Bila kita nak buat? Bila kita nak buat? Kalau nak itu lepas solat kadang-kadang terlupa. Jadi bagi ada satu time yang kita munajat, kita nak sebut Astaghfirullahalazim, kita nak sebut La ilaha illallah, apa solat. Mungkin tempat tuan-tuan ini, tuan-tuan nak ada pengajian tiap malam tu? Tak ada juga tak? Tuan-tuan gunakan satu malam tu, duduk. Duduk baca Quran nak sebut. Sebelum baca Quran tu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ringkas tadi, Astaghfirullahalazim. Tak nak Astaghfirullahalazim, betapa Astaghfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dekat aja. Saya ingat dalam 2 minit, 5 minit habis. 2 minit. Lepas tu kita pun mengaji Quran. Mengaji Quran boleh 2-3 minit, 10 minit, 20 minit. Azan Isya. Azan Isya kita pun solat Isya. Bersolat Isya. Sesiapa yang melakukan solat Isya fi jama'atin, dalam keadaan jemaah, maka pagi besok dia pun melakukan solat subuh berjemaah. Kerana seolah-olah ia qiyamul lail kullu, seolah-olah ia mendirikan solat malam satu malam tu. Mampu tak nak buat? Dengan kita solat isyak berjemaah, besok kita masuk pula buat solat subuh berjemaah, seolah-olah kita qiyamul lail satu malam. Mampu tak? Tak mampu. Tak masuk malam, tak mampu. Itu saja buat. Alhamdulillah. Itu ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Baik. Sedikit pesan ini. Wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah. Tiada sesuatu yang amat berharga bagi dirimu. Ini kata di Muhammad bin Osman Az-Zahabi, penulis kitab yang kita baca sini, dosa-dosa besar ini. Dia tanya apa? Wahai hamba Allah. Tiada sesuatu yang amat berharga bagi dirimu selain daripada usiamu. Orang usia lanjut dapat buat pahala banyak. Orang usia pendek dapat buat pahala pendek. Tak sempat nak minta maaf dengan mak. Contoh tak. Tak sempat nak minta maaf dengan kawan. Orang usia lanjut ni sempat bersedekah. Dulu dia tak tahu solat sunat sebelum subuh, dunia dan seisinya pahala. Dia tak tahu. Tiba-tiba dia dengar kuliah ada sesiapa yang solat rakaat ini qabla al-fajri, dia akan dapat ad-dunya wa ma fiha. Segala isi dunia ini pahalanya dia dapat. Dia pun buat, dia dapat. Orang tu dulu dia tak tahu, dia tak buat, tak dapat. Itu orang yang lanjut usianya adalah lebih baik daripada orang pendek usia. Jaga. Kalau doktor kata makan ubat, tapi saya pun jadi macam tu juga, makan ubat. Makan 1 hari, 3 hari tidur. Kata kawan saya lebih baik betul tak payah makan. Tak boleh makan. Tak tahu lah saya ni. Orang kata kalau makan ubat, kalau apa? Sakit buah pinggang pula, apa pula? Darah berapa? 150. Itu tinggi dah tu ustaz. Kadang-kadang turun. Tapi bila pergi jumpa dengan nurse, kakak nurse tu cantik agak, dia naik 150 dah. Kalau test kat rumah 140, 47 aja. Kenapa buat haji? Tak bukan kau lah. Itu cerita gurau orang tua lah. Orang muda dia tak gurau macam tu, dia seluruh je dah. Baik tak? Selain daripada usiamu dah, amat berharga daripada selain usiamu. Akan tetapi anda terus mensia-siakannya. Jangan kita sia-siakan. Wal asr, demi masa. Masa tu adalah amat berharga. Semalam tuan-tuan, cikgu daripada Kuala Islam, cikgu sebelah tu lagi tinggal sebelah tu. Bulan lepas satu anak lelaki, dia ada 2 anak lelaki saja. Bulan lepas satu anak lelaki dia qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia termutu. Semalam pula
Dia dua saja. Tahun ini juga, tahun 2020, lepas Hari Raya, ingat dalam bulan 5 kan, dia akan berangkat ke Makkahul Mukarramah. Allahu Akbar, ujian. Ada anak lelaki ni, kan semua orang sayang. Hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati minan dhahabi wal fiddah. Semua manusia cinta kepada anak. Ujian. Sedikit masa saja Allah nak ambil. Nah, tuan-tuan pernah dengar tak? Mesti report kat wala polis. Ada satu keluarga habis. Ada satu keluarga tinggal isterinya saja. Ada satu keluarga tinggal anaknya saja. Ada satu tu habis. Allahu Akbar. Tengok Allah nak ambil skrip mata saja. Pakailah kereta macam mana, besar, canggih macam mana, habis juga terbalik. Kita kata kereta dia canggih-canggih. Jadi forsyik, kau jadi Muslim, tak ada juga. Orang kancing juga selamat. Sampai kau terbang. Tengok. Allah nak ambil. Kita boleh tentukan. Kita tak boleh tentukan. Takdir dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi anda terus mensia-siakannya. Hanya yang kita buangkan masa kita ada. Hanya yang kita buang. Kita buang masa kita apa? Bohong tadi tak. Kita nak kait tadi bohong. Mengumpat. Tak apa lagi. Itu masa juga. Masanya sedikit saja. Baik. Kemudian tiada seorang musuh yang sangat berat bahayanya bagi dirimu daripada syaitan. Dan ingat, kita tiap-tiap hari kita mesti sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya aku berlindung daripada syaitan yang Allah tidak suka. Jadi kita gerakkan kita ni Allah banyak, cukup banyak syaitan. Kadang-kadang kita dah siap-siap nak datang, dia nak belok, nak pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Nak masuk kuat subuh ni 5.30, kalau boleh 5.30 nak masuk masjid. Nak belok pula. Lepas belok pula tu. Aish, rasa tak sedap lagi. Langsung pergi pukul 6. Pukul 6 dapat solat subuh lah. Tak? Hanya ni macam-macam. Macam-macam tak? Itu dah. Itu penyakit orang tua tu. Jadi macam-macam. Itu dugaan kita. Tadi belum tadi tak ada apa-apa. Kadang-kadang saya, ini nak pergi mengajar dah ni. Saya mesti sampai sebelum saja waktu maghrib. Saya tak suka selepas maghrib. Kadang, ini rasa sakit buruk pula. Rasa macam ini pula. Rasa macam kalau telefon kita biarkan macam tu saja. Apa peduli? Tak. Tapi ini masalah dalam badan kita ni. Itu dah. Itu syaitan semua tu. Syaitan. Kadang-kadang setengah orang tu cerita menguat. Janganlah bagi macam tu. At-tasa'u minasyaitan. Menguap ini adalah daripada syaitan. Bersih itu adalah buang penyakit. Sebab tu bila kita bersih, kita cakap apa? Alhamdulillah. Ada orang kita ada. Excuse me dah. Itu dia lah dia punya masalah. Dia bersih, excuse me, tadi ada. Kita bersih, alhamdulillah. Buang penyakit dari hidup kita. Semua pun tak ada, apa pun tak ada. Allahu Akbar. Tapi kalau 10 kali, saya dah tu, kalau baru pagi-pagi bersih 10 kali, hidup tak berair, jadi berair hidup. Allahu Akbar. Kawan saya kata, Ustaz saya beri, ini saya beli garlic untuk kau. Ini pun makan 3 hari, 10 hari, tak makan pula. Allahu Akbar, tak ada disiplin. Jadi rasanya tahan sikit lah. Rasanya tahan sikit. Anda baik. Akan tetapi, anda tetap mentaatinya. Kita ikut ke iblis. Jangan ikut iblis. Dan tiada perkara yang lebih berbahaya bagimu daripada menuruti segala kehendak hawa nafsumu. Hawa nafsu kita memang tak habis. Habis ini nak ni pula. Habis ini nak ni pula. Habis ini pula. Allahu Akbar. Tuhan punya tahu dah. Tuhan punya tahu. Tak. Namun anda turut membenarkannya. Kita ikut nafsu kita dah. Tiada suatu barang yang lebih penting bagi dirimu daripada saat-saat keselamatan. Tetapi anda terus membahagikannya. Anda terus membasirkannya. Tiada suatu barang yang lebih penting bagi diri kamu daripada saat-saat keselamatan. Jadi kita nak fikir kita nak selamatkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi anda terus membasirkannya. Kita tahu kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bidadari yang cantik, hurun ainu. Hurun ainu. Hur bidadari. Ain mata. Orang kata mata jelek. Mata yang cukup-cukup cantik. Kita tengok tu sudah. Nak tengok lagi sekali. Kita nak tengok lagi sekali. Hurun ainu. Ka'amsalil maknun. Kita tengok kat dia tu berkilau-kilauan. Apa tu dah? Tengok lengan. Nampak sampai kat dalam.
hurun ain ka'amsalul maknun jazaan bima kanu ya'malun. Jazaan, aku nak bagi kepada orang yang rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jazaan bima kanu yang jazaan upah. Bima kanu, dengan apa yang engkau ya'malun, engkau kerjakan di atas dunia dalam dunia, ini aku nak bagi bidadari kat engkau. Allahu akbar. Kena mesti bukan senang nak dapat bidadari dah. Bukan senang. Inna insya'nahunna insya' faj'alnahunna abkar. Dia jadi anak dara balik. Tidur-tidur dah satu malam anak dara lagi. Faj'alnahunna uruban atraban. Kita dengan bidadari itu sebaya saja. Uruban atraban. Li ashabil yamin. Aku memang nak bagi kat engkau. Allahu akbar. Memang nak bagi kat engkau li ashabil. Sullatun minal awwalin wa qalilun. Tapi sedikit saja yang boleh. Allahu akbar. Ini. Allah nak bagi kita dah. Dalam surah Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin faqih. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni syurga. Inna ashabal jannah, syughulin, sibuk. Faqihun, dengan kemewahan yang engkau dapat. Sibuk dengan mewah. Ini nak cuci kereta ni lagi. Ini nak tengok isteri ni lagi. Dan isteri ada 70. 70 comel semua. Allahu akbar. 70 semua. Sahabat Nabi tanya, adakah mampu kita Rasulullah? Tenaga aku bagi tenaga engkau macam tenaga Nabi Isa AS. Umur 30 tahun. Tuan 30 tahun kau? Tuan 30 tahun? Tu 30 tahun. Ustaz sebut dia 30 tahun mulai juga. Tak ada. Baik. 30 tahun kita dimangkit dah umur 30. 30. Jadi Allah nak bagikan macam tu, senang ke? Susah. Susah. Sebab tu kita mesti lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kali. Sudah. Sikit. Sikit. Ini. Baik. Sikit lagi dah. Perhatikanlah betapa banyak daripada masa-masa umurmu yang baik yang telah berlalu, pergi dengan sia-sia. Dah banyak dah masa kita berlalu. Sebelum pada PJ ni, saya dekat tuan-tuan lah, kata kat saya sebelum PJ ni banyak masa berlalu bagi kita. Kurang sikit ibadat kalau dulu orang panggil Ustaz Saifuddin, tolong rasmikan majlis ini. Alangkah baiknya saya baca tafsir Ibnu Katsir. Masa saya merasmi itu 3 minit tafsir Ibnu Katsir. Tapi saya tak sebut macam tu. Bila saya dah PJ, rugilah dah. Tak baca kitab agama dulu. Pada aku macam agama, jadi kita tak tengok kitab. Tak ada manusia yang tidak menyesal. Alhamdulillah, dia walaupun dia punya koleksi ni, dia boleh jadi tok imam. Berapa orang saja orang ambil jadi tok imam. Tidak ada hanyut macam tu. Ustaz pun hanyut juga dah. Tak jadi tok imam, hanyut. Ustaz pun jadi hanyut juga. Bila nak pencin, Saifuddin, cari tempat aku nak ceramah. Nak cari tempat apa dah? Nak ceramah apa? Dah kau belum pencin, kita tak ceramah, nak cari apa? Takkan dapat punya. Kita dapat melalui friend kita. Melalui orang-orang baik yang kita, orang kenal kita ceramah. Kita tak kenal, dia nak panggil apa kat kita. Ini pun susah juga. Baik. Dan yang tinggal sekarang ialah masa-masa umur yang tua semata-mata. Kita dah tua dah. Tua apa kita boleh buat? Nak duduk lama pun sakit. Baik. Jadi itulah. Jadi saya bertisahkan ini dulu, insya-Allah. Jadi marilah kita berfikir. Jadi supaya kita tidak berlaku hari ini tajuk bohong itu. Dan saya simpulkan bahawa jauhilah. Kita sama-sama kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ibadat kita dengan yang terbaik. Mudah-mudahan satu ibadat kita Allah pilih ibadat yang terbaik untuk kita. Untuk kita. Jadikanlah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bertisahkan dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma salli zata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna
وجنبنا الفحشاء ما ظهر منها وما بطن اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا وشر الاخره اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله